perkenalan, saya Cikgu Masura, yang mana hari ini kita akan membincangkan, saya akan menerangkan sedikit tentang asas mikrobit secara ringkas daripada A to Z. Secara ringkas sahaja. Okey, secara ringkas ni saya harap tak berapa lama, tak berapa panjang, dan kemudian semua yang mendengar, yang menonton faham. Okey. Kita lihat apa itu mikrobit. Mikrobit adalah mikro pengawal. Okey, ini adalah mikrobit dia adalah mikro pengawal. Jadi dia mikro pengawal, maksudnya di sini mikrobit ibarat macam otak sesebuah alat. Dia mengawal sesebuah alat. Macam mana tu dia mengawal sesebuah alat? Okey. Untuk hari ni, apa yang saya akan sentuhkan adalah tentang kegunaan mikrobit. Saya sentuh dulu tentang kegunaan mikrobit. Mikrobit ni akan jadi apa? Kita boleh guna mikrobit untuk mencipta apa? Okey, kemudian kita kenali komponen mikrobit secara ringkas. Kemudian aplikasi ataupun perisian ataupun ada juga laman sesawang yang mana kita menggunakan koding mikrobits. Dan macam mana menghubungkan di antara program yang kita telah cipta ke alat mikrobit. Okey, jadi 4 perkara ni saya akan terangkan hari ini secara ringkas. Okey, kegunaan mikrobit. Saya akan tunjuk terus. Bila sampah atau objek dikesan, ia akan menghasilkan melodi dan buka penutup selama 5 saat. Kemudian, ia akan putus semula secara automatik. Okey. Kalau tengok ini adalah dengan mikrobit. Di sini ni ada alat mikrobit kecil je. Okey, dengan mikrobit dia menghubungkan yang lain-lain. Mikrobit ni lah merupakan otak yang mana untuk menggerakkan semua komponen-komponen lain termasuk kotak dan yang lain tu. Jadi ini kalau tengok ini adalah tong sampah secara automatik. Bila sampah atau objek dikesan, ia akan menghasilkan melodi dan buka penutup selama 5 saat. Kemudian, ia akan putus semula secara automatik. Okey. Jadi yang mengawal semua pergerakan ni adalah mikrobit. Okey, kita tengok apa yang mikrobit boleh kawal lagi. Okey, ini contoh robot yang ringkas. Kita tengok robot apa. Okey. Ini seperti inilah, seperti tabung duit. Okey, ringkas sahaja dan menggunakan mikrobit. Okey. Kemudian apa yang mikrobit boleh buat? Daripada sekecil-kecil robot, boleh cipta juga sebesar-besar robot. All his body parts in many directions, and he can move in many directions, front to back and left to right. Dan menggunakan otak sebagai badan robot. Okey, banyak lagi contoh projek yang boleh menggunakan mikrobit ataupun mikro pengawal ni. Okey, jadi ini antara projek lah yang menggunakan mikrobit. Okey, kita terus kepada pengenalan kepada mikrobits. Apa itu mikrobits? Tadi saya dah tunjuk kegunaan mikrobit. Kita boleh cipta robot, kita boleh jadikan kereta, tong sampah tadi, macam-macam. Kalau anda seorang pencipta, macam-macam anda boleh mencipta dengan menggunakan mikrobit. Ingat mikrobit ni ibarat otak yang mengawal keseluruhan alat tersebut. Jadi seterusnya kita tengok apa itu mikrobit, komponen mikrobit. Okey. Okey, ini adalah starter kit mikrobits. Okey. Ada pelbagai starter kit mikrobit yang sama ada ringkas ataupun yang lebih banyak komponennya. Okey, ini yang ringkas lah mikrobit. Okey, ini
microbitnya. Okey. Dan kalau asas microbit, sekurang-kurangnya ada microbits dan ada USB cable, dan untuk tambahan adalah kabel untuk bateri, ya. Untuk kita letak bateri tersebut, ataupun ada starter yang lebih banyak komponennya. Okey, komponen ni kalau kita beli sendiri pun boleh, tetapi sekurang-kurangnya okey mesti ada microbits. Microbit ni yang penting. Okey, microbit. Dan okey, mesti ada USB. Okey, ini adalah, kalau yang ni adalah starter kit ni, dia ada lebih banyak komponen untuk menghubungkan pelbagai komponen lain. Okey. Okey. Kita hari ni kita tak sentuh sesuatu yang lebih kompleks. Kita hanya sentuh yang berkaitan dengan microbits. Okey. Kita tengok di sini saya ada dua jenis microbits. Okey. Yang versi yang lebih baru sedikit. Okey. Itu microbit. Kedua-duanya adalah sama. Okey. Okey, sekarang kita punya fokus adalah pada microbit, microbit. Okey. Microbit yang komponen-komponen yang lain ni, okey. Kita tolak ke tepi. Okey. Microbit. Saya tunjuk microbit yang ringkas pada asasnya. Okey. Microbit. Kita tengok yang warna hijau ni. Okey. Ini ada beberapa titik ni. Ini adalah sebenarnya adalah LED. Okey. Hasil daripada projek yang mempunyai LED, dia akan keluar di sini. Mempunyai lampu lah, dia akan keluar kat sini. Okey, dan kemudian ada button A dan B. Jika arahan kod memerlukan button A ataupun B, ini adalah tempatnya. Boleh ditekan kedua-dua butang tersebut. Okey. Dan di bawah ni adalah pin dia. Pin dia adalah menghubung kepada power dia, iaitu kalau tengok sini, untuk satu microbit sekurang-kurangnya memerlukan 3 volt. Okey. Okey, ini di depan microbit. Okey. Di belakang microbit. Okey, di belakang microbit ni lah, okey, kalau kita tengok, ini yang menghubungkan dengan USB. Okey. Ini menghubungkan dengan bateri, lebih pada kedua-duanya power lah, lebih kepada power supply kepada microbit tersebut. Microbit ni kalau nak on mesti kena ada power. Sama ada menggunakan bateri ataupun USB ataupun power bank ke. Kalau ada guna solar, guna solar. Okey, ini adalah butang reset. Okey, ini butang reset microbit. Okey, katakan dalam ni dah reset pelbagai kod, kemudian nak reset semula, boleh tekan di sini. Okey, dan microbit ni dia ada macam biasalah CPU, kemudian accelerometer. Accelerometer ni bertujuan untuk sebagai sensor dia jika ada getaran. Okey. Dan kemudian di sini pun ada bahagian radio motor. Okey. Okey. Saya cerita tentang sesuatu yang ringkas sahaja. Okay, yang motor ni, antena ni di sini, di bahagian ni. Okey. Okey. Ini secara ringkas, ini yang microbit yang asas. Okey. Dan untuk kalau tengok microbit yang warna merah ni, apa beza dia? Okey, dia ada komponen ekstra. Okey, macam biasa untuk sensor semua tu ada, antena untuk radio semua ada. Tetapi yang penambahan dalam microbit yang warna merah ni adalah ni. Dia ada extra speaker. Kalau CPU, accelerometer, kemudian kompas, okey, sini pin, okey, semua sama, cuma dia ada extra speaker. Okey. Tetapi
fungsi asal microbit kedua-duanya adalah sama. Maksudnya kalau kita nak set sesuatu, kedua-duanya boleh. Katakan ini tak ada speaker, kita boleh hubungkan speaker dalam microbit ni. Dia sama je, cuma ini dia ada extra sikit komponen, tetapi kita boleh programkan menjadi kita boleh programkan menggunakan kod yang sama. Okey. Okey, sekarang kita lihat macam mana nak menghubungkan ataupun nak menghidupkan microbit. Okey. Dia mesti ada bateri ataupun power bank ataupun dihubungkan dengan USB. USB dihubungkan pada laptop ataupun PC. Okey, contohnya macam ni saya hubungkan dengan menggunakan USB ke power bank. Okey. Ke power bank. Okey, jadi hubungkan USB ke power bank. Okey. Kemudian akan keluar hasilnya. Ini adalah koding yang sebelum ni yang telah ditransfer dalam kod tersebut. Okey. Nampak siap ada bunyi lagi. Sebab ini ada speaker. Tekan A, dia ada bunyi. Okey, tekan B. Okey, keluar macam ni. Okey, kemudian okey, ini apa yang disetkan dalam microbit ni. Okey. Dan power ni kalau tak nak menggunakan USB, anda boleh menggunakan bateri ni. Hubungkan saja, pastikan pin ni dimasukkan dengan betul. Dia ada pin. Okey, masukkan dengan berhati-hati supaya pin ni tak rosak. Okey. Okey. Tapi ni sebab saya tak masukkan bateri. Ini dia pakai bateri ni 3A. Okey, kena 2 bateri sebab satu bateri adalah 1.5 volt. Sebab dan microbit ni adalah 3 volt. Okey, jadi mesti sekurang-kurangnya 2 bateri. Okey. Okey, seterusnya kita terus kepada perisian ataupun aplikasi. Macam mana kita nak membina sesuatu kod. Microbit ni dia menggunakan M-blocks, kod blok lah, ibarat macam kod blok. Kod blok tu macam mana, dia macam puzzle. Kalau siapa suka main puzzle, okey, microbit adalah menggunakan kod yang kod blok. Dia macam puzzle sambung-sambung. Okey, kita tengok kod blok ni perisian ataupun laman seseorang ataupun aplikasi yang mengendalikan microbit. Okey. Okey, kalau anda buka Google, terus ke laman sesawang microbit.org. Okey, microbit.org. Okey. Dan terus ke bahagian microbit ni. Okey, ini laman sesuainya microbit.org. Kalau nak download dalam handphone, dalam iPad ataupun dalam smartphone mana-mana, okey, boleh type microbit dan download sahaja microbit tersebut. Okey. Dan saya tunjuk dulu macam mana kita nak membina kod dalam laman sesawang. Dia sama je, sama ada aplikasi ataupun laman sesawang. Okey, ni laman sesawangnya microbit.org. Okey, mula-mula sekali, okey, kita tekan let's code. Okey, dan mulakan dengan make code editor. Kalau nak kod yang senang, guna yang ni, make code editor. Okey, kemudian pergi new project. Okey, namakan projek tersebut
Okey, anda boleh letak apa-apa nama. Saya letakkan projek tersebut nama saya. Okey, ini secara asasnya. Macam mana kita nak membina kod, pada awalnya akan keluar paparan macam ni. Dan di sini ada orang kata blueprint microbit tersebut. Okey, jadi apabila anda mencipta kod di sini, akan orang kata dia akan keluar dia punya apa hasilnya daripada kod yang anda cipta. Okey, contohnya lah okey, secara asasnya kod dia ada on start, dia mesti ada start. Jadi apa forever ni apa yang nak dikekalkan kod. Tapi kalau tak nak dua-dua perkara ni, boleh buang. Okey, crack saja. Okey, ini basicnya kod. Okey, dia ada boleh keluar lampu, show number, show icon, okey, show hello. Okey, input apa yang boleh dimasukkan, music yang nak diletakkan dalam kod, LED, radio, loops, logic, okey, variables, maths. Okey, ini semua basic kod. Okey, jadi kita mulakan dengan on start. Okey, yang forever ni katakan tadi kita nak pakai semula, boleh drag pada sini. Okey, on start. Apabila start sahaja microbit, apa yang nak dikeluarkan, apa yang kita nak cipta, nak bentuk pada device sesuatu yang kita nak cipta. Contohnya apabila start, saya nak microbit ada bentuk love, ataupun saya nak bentuk lain, bentuk senyum. Okey, jadi kita tengok apabila microbit ada orang kata ada power, dah disambungkan dengan bateri ataupun power bank, terus berbentuk senyum. Okey, ataupun saya tak nak bentuk senyum, saya nak terus show string. String ni adalah perkataan. Saya tak nak icon ni, buang. Jadi start sahaja, apabila ada power je, dia ada string hello. Okey, run. Dekat LED tu ada perkataan hello. Okey, ditambahkan selepas hello tu dia ada bunyi. Okey, bunyi. Okey, ini contoh bunyinya. Anda boleh cipta bunyi anda sendiri, ataupun boleh masukkan okey, macam-macam anda boleh cipta. Okey, jadi kita tengok. Okey, itu hasilnya. Selepas keluar hello ada bunyi. Okey, jadi kalau kita tengok ini microbit dihubungkan dengan wayar penghubung. Kemudian ini dihubungkan dengan kabel speaker. Okey, kalau microbit yang dah ada siap speaker, dia akan terus keluar bunyi di microbit tersebut. Okey, ini secara ringkasnya. Okey, kalau nak spesifikkan mungkin agak panjang tutorial tersebut, saya nak ringkas sahaja. Dan untuk coding ni agak lama kalau nak belajar. Okey, ini secara ringkas sahaja. Dan lepas ni saya nak tunjuk macam mana nak transferkan kod ini ke microbit. Kalau ini kita tengok hasil secara maya. Dan kita nak transfer ke microbit macam mana. Okey, kita tengok selepas ini macam mana saya transfer kod ni ke microbit. Okey, cara menghubungkan pengatur caraan ke microbit melalui USB. Pertama sekali anda perlu download. Okey, tekan butang download, kemudian ada keluar file.
dan automatik akan di-download file tersebut. Okey, anda boleh keluarkan file tersebut melalui show in folder ataupun tekan butang downloads untuk mengeluarkan folder downloads. Dan show in folder, dan di situ ada file yang anda telah microbit yang anda telah download. Okey, sebelum tu pastikan anda telah menghubungkan microbit dengan USB, dan USB dihubungkan ke PC ataupun laptop. Dan anda boleh dragkan file microbit tadi ke microbits. Okey, dragkan ataupun send to microbits ataupun copy and paste ke microbits. Okey, dan file tersebut akan masuk ke dalam microbit dan hasilnya seperti yang anda telah programkan. Okay, seterusnya saya nak tunjuk cara nak menghubungkan program coding ke microbits. Okey, macam ni. Anda boleh menghubungkan melalui Bluetooth juga tanpa wayar. Katakan anda menggunakan iPad ataupun menggunakan smartphone. Okey, anda boleh sharekan kod ke microbit dengan Bluetooth sahaja. Okey, jadi macam mana nak share guna Bluetooth, pastikan anda sudah download aplikasi microbit. Okey, seterusnya anda boleh pairkan ataupun boleh menghubungkan kod anda ke microbit melalui Bluetooth. Okey, jadi untuk melalui Bluetooth anda perlu menggunakan aplikasi. Apabila anda buat keluar, anda tekan aplikasi tersebut, akan keluar paparan ini. Okey, jadi untuk create code, macam biasa pergi bahagian create code. Paparan sama dengan laman sesawang. Okey. Dan kita fokus pada macam mana kita nak transfer code ke microbits. Okey, choose microbit dulu. Kita kena pair microbit dengan microbit kita. Okey. Kemudian pair new microbit. Ini microbit yang sebelum ni. Pair new microbit. Okey, kena tekan. Okey, tekan A, B, kemudian belakang butang reset belakang dan lepaskan butang reset tersebut. Okey. Kemudian microbit anda akan keluar satu corak dan ikut corak tersebut yang microbit keluarkan. Okey, kemudian next. Okey. Dan tekan butang A. Ikut dia punya flow dia untuk pairkan dengan microbit tersebut. Dan jika sukses, dia akan keluar sukses. Okey. Okey, itulah hari ni secara ringkasnya saya menerangkan microbit. Walaupun ringkas, sebenarnya banyak lagi perkara yang perlu anda ketahui tentang microbits. Okey. Dan bagi anda yang sangat meminati microbits dan ingin mendalami microbits, anda boleh belajar coding microbit ataupun belajar cara hendak membina pengaturcaran microbits melalui microbits, laman sesawang microbits iaitu microbits.org. Okey, macam biasa yang tadi kita tekan let's code. Okey. Make code editor. Okey, kalau anda hendak membina projek, tekan new project, ataupun jika anda hendak belajar pelbagai jenis tutorial untuk membina coding microbits, anda boleh pilih sahaja mana-mana contoh microbit. Di sini banyak diajar tutorial atau diberi tutorial ataupun diajar cara hendak membina microbits. Cara hendak membina pengaturcaraan pelbagai alat menggunakan microbits. Okey. Okey, itu saja tentang microbit. Okey, semoga anda sukses, tidak putus asa, dan selamat menggunakan microbit.